Okey, kita mula ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita okey. Kamu semua sihat ke hari ini? Sehat Ustaz. Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat. Sekarang ni tengah zaman-zaman pandemik, jaga kesihatan kamu semua ya. Okey, hari ini kita sambung semula. Okey, alhamdulillah. Kita sambung semula kepada pendidikan Islam tingkatan 5, okey, sirah dan tamadun Islam. Okey. Okay, sebelum kita mula, Ustaz nak minta seorang bacakan doa. Naim ada Naim? Ada Ustaz, ada. Ustaz nak minta Ustaz nak minta tolong kamu bacakan doa boleh? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina rahmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما لا اله الا انت كنت من الظالمين والحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih Naim. Sama Ustaz. Okey, sebelum kita mula Ustaz nak tanya, hari ni hari apa? Isnin. Isnin. Tarikh hari ni? 14. Isnin 14 Mac 2022. Okey, bagus. Okey, Ustaz nak tunjukkan kamu satu gambar. Nampak tak gambar apa ni? Nampak Ustaz. Gambar apa ni agak-agaknya? Nasional. Gambar? Logo. 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 Logo apa agak-agak? Logo. Okey. Ini adalah logo Empayar Uthmaniyah yang diperkenalkan pada tahun 1886 oleh Sultan Abdul Hamid II, Sultan Uthmaniyah yang ke-34. Okey, agak-agak apa kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini? Sejarah Ustaz, sirah. Sirah pasal Sirah pasal tamadun Islam. tamadun Islam, pasal Uthmaniyah. Okey. Hari ini kita nak belajar pasal sejarah Uthmaniyah. Okey, objektif pembelajaran kita, okey, yang pertama sekali menyatakan sejarah kerajaan Islam Uthmaniyah secara ringkas. Yang kedua, menjelaskan khalifah yang terkenal pada zaman Khalifah Uthmaniyah. Yang ketiga, merumuskan iktibar dan menghubungkannya dengan kehidupan. Okey, yang pertama sekali adalah sejarah kerajaan Uthmaniyah. Okey. Daripada mana datangnya nama kerajaan Uthmaniyah ini? Okey. Daripada nama Uthman bin Ertugrul. Okey, Uthman bin Ertugrul ni merupakan pemimpin pertama Uthmaniyah. Okey. Saya akan terang lagi sedikit berkaitan Uthman bin Ertugrul sebentar lagi. Okey. Tempoh pemerintahan Uthmaniyah ni bukan tempoh pemerintahan Uthman bin Ertugrul ya. Okey, Ustaz nak kamu faham. Okey. Tempoh pemerintahan ni adalah tempoh keseluruhan pemerintahan Empayar Uthmaniyah. 1299 adalah tahun kerajaan Uthmaniyah diasaskan dan 1924 tu adalah tahun Uthmaniyah dibubarkan dan digantikan dengan Republik Turki. Okey. 1299 hingga 1924 iaitu menghampiri 800 tahun. Hampir satu abad tu ya, satu tempoh yang sangat panjang. Okey. Seterusnya kita akan pergi lihat kepada pusat pemerintahan Uthmaniyah. Okey. Pusat pemerintahan Uthmaniyah yang pertama sekali adalah di Sogod 1299 hingga ke 1355. Okey, kemudian dipindahkan ke Bursa ketika pemerintahan Sultan Murad yang pertama 1355 hingga 1363, kemudian dipindahkan lagi ke Edirne pada tahun 1363 hinggalah pada tahun 1453 bila Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel dan menamakannya semula sebagai Istanbul. Okay, Istanbul kekal menjadi ibu negara Uthmaniyah sehingga 1924 iaitu sehingga apa dia? Empayar Uthmaniyah dibubarkan. Betul. Okey. Kita
Kita tengok satu persatu daripada peta Republik Turki ni, okey, ditunjukkan keempat-empat bandar yang pernah menjadi ibu negara Empayar Uthmaniyah sekarang berada dalam negara Turki moden. Okey, Soghut, kawasan pertama Empayar Uthmaniyah, kawasan terawal sekali yang dimiliki Uthmaniyah dan merupakan ibu negara yang pertama. Terletak sedikit ke tengah, okey, bintik merah ni. Okey. Antara yang terdapat di situ adalah Masjid Ertugrul Ghazi dan Muzium Ertugrul Ghazi. Siapa Ertugrul Ghazi ni? Okey, Ertugrul Ghazi ni bapa kepada Uthman sebenarnya. Ertugrul Ghazi ni adalah ketua kepada puak Kayi, iaitu puak daripada bangsa Oghuz Turki yang datang daripada Asia Tengah ke kawasan Anatolia. Anatolia ni inilah kawasan Turki moden hari ni. Okey, dan Ertugrul Ghazi ni datang ke kawasan Anatolia bernaung di bawah satu kerajaan Turki yang bernama Kerajaan Saljuk pada ketika itu. Okey. Di muzium dia, Masjid Ertugrul Ghazi. Masjid Ertugrul Ghazi ni dikatakan antara masjid yang terawal sekali dibina oleh Empayar Uthmaniyah. Okey, seterusnya berpindah ke Bursa, dipindahkan oleh Sultan Murad pertama, iaitu Sultan Uthmaniyah yang ketiga. Okey, antara kawasan popular Masjid Agung Bursa, okay, bintik merah ni sedikit menghadap ke teluk tu, itulah dia Bandar Bursa. Okay, yang keempat adalah Edirne. Okay, di sini dapat lihat ada Masjid Selimiyah Edirne dan juga Masjid Agung Edirne. Masjid Selimiyah Edirne dibina oleh Sultan Sulaiman Agung. Okay. Yang terakhir sekali okay, adalah yang dekat pertemuan benua Eropah dan benua Asia di tengah-tengah teluk Selat Bosphorus ni. Okey, Istanbul, kota Istanbul, di mana letaknya Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia ni asalnya merupakan sebuah katedral ataupun gereja Ortodoks Timur. Okey, pusat di mana agama Kristian dalam Empayar Byzantine sebelum ditukarkan menjadi Masjid Hagia Sophia ketika pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, pemerintah. Ada berapa semuanya? 37 orang. Pemerintah yang pertama adalah Sultan Uthman bin Ertugrul. Pemerintah terakhir Sultan Abdul Majid II. Okey. Tadi waktu permulaan pembelajaran saya ada sebutkan bahawa logo Empayar Uthmaniyah ni diperkenalkan oleh Sultan Abdul Hamid II, Sultan Uthmaniyah ke-34. Okey, Kak Sin nak bagi tahu, Sultan Uthmaniyah ke-34 tu, Sultan Abdul Hamid kedua tu merupakan Sultan Uthmaniyah yang terakhir memegang kuasa pemerintahan di tangannya sendiri. Sultan ke-35 iaitu yang seterusnya sehinggalah yang terakhir, iaitu Sultan Abdul Majid merupakan Sultan boneka semuanya. Okey, antara pemerintah Uthman yang terkenal, Uthman bin Ertugrul, Sultan pertama, Sultan Murad pertama. Saya ada sebut banyak kali tadi yang menguasai kota Bursa dan memindahkan ibu kota Uthmaniyah daripada Soghut ke Bursa tadi. Okey, pemerintah ketiga Uthmaniyah dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih ni maksud dia pembuka, merujuk kepada sumbangan yang terbesar Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu menguasai Konstantinopel daripada kerajaan Byzantine. Dengan menguasai kerajaan Byzantine menandakan berakhirnya riwayat kerajaan Byzantine. Okey, beliau juga individu yang bertanggungjawab memindahkan ibu kota Uthmaniyah daripada Edirne ke Istanbul dan kekal sehinggalah Empayar Uthmaniyah dibubarkan. Okey. Seterusnya yang keempat, Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau bukan sultan keempat, maafkan saya, tapi dalam senarai ini yang keempat lah. Al-Qanuni ni berasal daripada perkataan Al-Qanun, iaitu perundangan, sebab beliau ni individu yang menyusun semula perundangan Uthmaniyah. Beliau ni juga individu dikenali sebagai Sultan Sulaiman Agung tadi, antara individu yang paling popular, yang terkenal sekali sebab sumbangan besar beliau, okey, di mana zaman pemerintahan beliau ni adalah dikatakan sebagai zaman kegemilangan Uthmaniyah. Uthmaniyah berada di puncak kegemilangannya. Okey, banyak pembaharuan yang dilakukan Sultan Sulaiman ni selain daripada bidang perundangan. Okey. Ini kawasan pemerintahan Uthmaniyah. Okey. Warna-warna yang berbeza itu adalah menunjukkan tempoh
Yang berbeza, kawasan ini dikuasai, okey, dan sempadan-sempadan garisan merah ni adalah keluasan Empayar Uthmaniyah di puncak kekuasaan dia. Okey, bermula warna coklat tu, kawasan Sohut, kemudian warna oranye, berkembang kepada warna perang, ke mula menguasai kawasan Eropah. Okey, kemudian biru keunguan, seterusnya kawasan hijau muda kawasan Syam, utara Arab, Hijaz, Mesir dan Algeria. Kemudian warna coklat Tunisia, okey, kawasan Iraq, sebahagian Syam dan kawasan Eropah yang selebihnya. Dan yang terakhir sekali adalah warna hijau tua, okey, meliputi sempadan selatan Arab. Okey, seterusnya ketukan pemerintahan terkenal. Kat sini kita akan belajar yang satu je pemerintahan terkenal, iaitu Uthman bin Ertugrul, pemerintah Uthmaniyah yang pertama sekali. Okey. Nama penuh beliau ni adalah Uthman bin Ertugrul. Tarikh lahir beliau adalah 656 Hijrah bersamaan 1258 Masihi. Tarikh mangkat 776 Hijrah 1376 Masihi. Maknanya kat sini apa? Tempoh pemerintah beliau selama 27 tahun. Okey, sumbangan beliau adalah menjadi pemerintah Kerajaan Uthmaniyah yang pertama. Okey, yang kedua, menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Ketiga, mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada Kerajaan Seljuk. Okey, ada saya dah ceritakan sedikit tadi. Okey, bapa beliau Ertugrul Ghazi ni merupakan seorang ketua puak Kayi, iaitu suatu puak daripada kalangan bangsa Turki Oghuz yang datang daripada Asia Tengah ke kawasan Anatolia, dan bapa beliau bernaung bawah kerajaan Turki yang bernama Kerajaan Seljuk. Bapa beliau ni aktif menyerang Byzantine sehingga kerajaan Byzantine menganggap Ertugrul Ghazi ni sebagai individu yang bahaya. Okey, bahaya. Oleh itu apabila Uthman bin Ertugrul mewarisi pemerintahan tapuk kepimpinan daripada bapa beliau, beliau menyambung legasi bapa beliau dan menyeranglah wilayah-wilayah Byzantine yang berada bersempadan dengan wilayah beliau. Okey, sehingga kerajaan Byzantine terpaksa meninggalkan wilayah tersebut kerana bahaya serangan Uthman bin Ertugrul ni. Okey. Dan akibat kerajaan Byzantine meninggalkan wilayah-wilayah Anatolia Selatan, beliau dapat menyatukan wilayah Selatan dengan wilayah beliau sendiri. Seterusnya beliau juga mengisytiharkan kemerdekaan pemerintahan beliau daripada kerajaan Seljuk. Okey. Dengan mengisytiharkan kemerdekaan wilayah Anatolia, beliau menjadi pengasas kepada kerajaan Uthmaniyah. Okey. Waktu beliau memegang tapuk kepimpinan Uthman bin Ertugrul ni, kawasan yang dipimpin beliau dikenali sebagai Uthman Bey. Okey. Waktu bapa beliau memerintah, kawasan pemerintahan bapa beliau digelar sebagai Ertugrul Bey. Bila beliau ambil alih, dikenali sebagai Uthman Bey. Ini macam tradisi orang Turki dulu-dulu. Okey, tapi bila beliau mula menyusun pemerintahan beliau, anak beliau ambil alih, nama Uthman tu tak seperti mana nenek-nenek moyang beliau dulu. Keturunan beliau mengekalkan nama Uthman, daripada situ muncullah nama Kerajaan Uthmaniyah. Daripada situlah munculnya Kerajaan Uthmaniyah. Okey. Sekarang kita pergi ke latihan. Yang pertama, okey, ada siapa-siapa yang volunteer sukarela nak jawab pemerintah Kerajaan Islam Uthmaniyah yang pertama. Apa dia? Okey, bagus, Rushda. Siapa? Uthman bin Ertugrul. Seterusnya soalan kedua, siapa-siapa nak sukarela? Okey, berapakah bilangan pemerintah Kerajaan Islam Uthmaniyah dan nyatakan 4 pemerintahan Uthmaniyah yang terkenal? Okey, betul, 37 orang. Apa dia? Sultan Uthman bin Ertugrul, Sultan Murad pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Okey, baik, terima kasih Aiman. Okey. Yang ketiga, sebutkan satu sumbangan pengasas Kerajaan Uthmaniyah. Ustaz nak Mujib, ada tak Mujib?
Okey, betul. Jawapan dia ada dekat dalam soalan. Apa dia? Pengasas kerajaan Uthmaniyah. Okey, yang terakhir sekali nyatakan iktibar yang dapat diperolehi berdasarkan kepimpinan yang ditunjukkan pengasas kerajaan Uthmaniyah. Yang ini biar ustaz yang jawabkan. Okey. Okey, kita perlu berusaha, jangan mengaku kalah. Ini adalah antara ciri-ciri Uthman bin Ertugrul. Okey, yang diwarisi pada bapa beliau juga, okey, menyatukan wilayah Anatolia Selatan. Walaupun Byzantine tengah jatuh, Byzantine masih merupakan sebuah kerajaan yang kuat pada ketika itu. Beliau tak mengaku kalah dan terus. Dan beliau juga percaya kepada janji-janji Allah. Okey, tak mengaku kalah. Hadis Nabi berkaitan. Okey, kawasan Anatolia kan. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Okey. So, jadi pada Ustaz, okey, Ustaz harap kamu akan buat ulang kaji sendiri, baca, fahamkan tajuk Uthmaniyah ni. Okey. Ambil iktibar daripada kepimpinan Uthmaniyah ni. Okey, percaya kepada janji Allah sebagaimana Uthman bin Ertugrul ni. Okey. Saja daripada Ustaz. Okey. Kita sambung pelajaran kita ke minggu depan. Okey, Ustaz akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua. Okey.